Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, video kali ini aku ingin berkongsi dengan kamu mengenai jadual Liga Super telah dikeluarkan secara rasmi oleh MFL, pihak penganjur untuk saingan bola sepak tempatan kita ni. Ianya melibatkan of course jadual penuh untuk perlawanan Liga Super, Piala FA, Piala Malaysia, MFL, Challenge Cup. Semuanya ada sudah disenaraikan di dalam tu lah. Tapi walau macam mana pun, kemungkinan besar jadual ni akan ubah kembali sekiranya ada keperluan yang perlu dilakukan lah, seperti mungkin perlawanan ditunda ke apakah untuk benda-benda macam tu. Dan benda ni pun bukan asing juga, di mana kita memang sudah pernah melalui lah benda ni, especially pada musim lepas. Dan selepas tu aku ingin bercerita mengenai satu news yang telah dikeluarkan oleh MFL sendiri, di mana mereka telah mengubah kembali kota untuk status pemain import di saingan bola sepak tempatan kita ni. So, adakah ianya akan memberi impact untuk apa yang telah dimiliki oleh Sabah FC? Itu yang ingin aku bincangkan di hujung video ni lah. Jadi, tanpa buang masa, aku akan mulakan dulu untuk jadual perlawanan saingan Liga Super ni. Seperti biasa, ianya akan berlaku pada tahun 2025 dan juga 2026. Bermula pada Ogos. So, perlawanan pertama akan dilakukan pada 10 Ogos, iaitu untuk Sabah FC apabila kita akan menentang Melaka FC di Stadium Likas. So, alhamdulillah sekali lagi pembukaan perlawanan kita akan dilakukan di halaman kita sendiri. So, apa yang menarik untuk aku tengok perlawanan jadual yang telah diberikan oleh MFL untuk tahun 2025-2026 ni, masih juga ada sedikit macam kekurangan perlawanan lah, especially pada bulan September, Oktober, November. Seterusnya pada tahun 2026, Februari, Mac dan juga April. So, itu di mana bulan-bulan yang aku sebut tadi tu ada 2 perlawanan saja untuk saingan Liga Super. Tapi di antara itu juga diselitkan juga perlawanan seperti Piala FA, Piala Malaysia, apa semualah. Itu pun kalau kita layak ke pusingan seterusnya, membuatkan perlawanan kita akan menjadi lebih menarik lah, kerana pada tiap bulan kalau semuanya berjalan dengan lancar, kita mungkin marah sehingga ke separuh akhir untuk Piala FA ataupun Piala Malaysia, membuatkan lebih kurang ada 4 perlawanan bagi tiap bulan. Itu yang aku mengharapkan untuk Sabah FC, kerana aku tidak mahu lagi melihat penyusunan jadual seperti mana dilakukan pada season lepas, di mana terlalu banyak cuti untuk saingan bola sepak tempatan kita ni, sehingga dia punya aura bola sepak tu macam kurang, kita pun macam kurang interested sudah. Aku ini kerana ianya terjadi kepada diri aku juga oleh kerana kurang perlawanan. So, aku punya minat tu makin berkurangan. So, kalau boleh itu yang ingin aku elakkan. Dan so far di sini, sekiranya insya-Allah kita marah ke pusingan seterusnya demi pusingan seterusnya untuk Piala FA dan juga Piala Malaysia, kalau tidak pun MFL Challenge Cup ni, so menunjukkan kita di sini at least kita masih mempunyai lebih kurang 3 ke 4 perlawanan bagi tiap bulan lah. So, apalagi antara benda yang menarik untuk Sabah FC bagi pembukaan saingan Liga Super ni, aku melihat 5 perlawanan 3 perlawanan pertama untuk Sabah FC yang akan berlaku pada bulan Ogos. Sekali lagi aku ulangi, 10 Ogos melawan Melaka, 13 Ogos kita lawan KL City dan 23 Ogos kita lawan Kelantan. Kelantan adalah tim yang barulah. So, aku melihat di sini inilah merupakan sebenarnya aku mau lagi yang bilang orang pembukaan yang lebih senang lah, lebih kurang macam tu. Kalau boleh aku tidak mau nampak KL City di situ. Tapi Melaka, Kelantan bagi aku is a good thing, kerana kedua-dua pasukan ni adalah merupakan pasukan baru. Ini bukan Kelantan dulu, ini Kelantan 1 lagi. Lebih kurang begitu yang akan bertanding. Kalau aku nak silap lah, Kelantan tu yang akan bertanding pada yang akan melawan kita pada bulan Ogos ni. So, membuatkan aku rasa adalah merupakan 3 pembukaan perlawanan yang cukup bagus untuk kita, untuk bilang orang untuk memanaskan enjin lah sebelum untuk perlawanan keempat nanti kita akan bertemu JDT di SSI pada 21 September. So, maksudnya 3 pasukan yang akan kita tentang pada bulan Ogos tu perlu kita
gunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki skuad kita. Aku tahu kita ada pre-season, tapi unfortunately pre-season kita nampak gayanya tidak begitu banyak match so far lah setakat ni. So far, kerana kita sudah menentang Kesuka FC dan tidak lama lagi kita akan menentang Buriram FC. Kalau itu saja kita punya pre-season, so aku mengharapkan sekali lagi menentang Melaka, KL dan juga Kelantan ni boleh memberikan masa kita untuk mencongak kembali percaturan, di mana kekuatan kita, bagaimana untuk bilang orang menutup lubang-lubang kelemahan kita sebelum kita bertemu JDT, dan of course untuk perlawanan yang seterusnya. Jadi sekali lagi mengatakan satu pembukaan perlawanan yang cukup bagus untuk Sabah FC apabila kita menentang Melaka di Season Likas. Of course seterusnya menentang KL City dan juga Kelantan sebelum bertemu JDT. Tapi selepas kita bertemu JDT pada 21 September, kita akan bertemu Negeri Sembilan pula pada 27 September. So, tidak macam agak tough lah untuk Sabah FC bagi pembukaan perlawanan saingan Liga Super ni. So, itu yang ingin aku kongsikan kepada anda. Dan berita seterusnya adalah mengenai keputusan MFL untuk mana surat tu? Untuk mengurangkan kota pemain import. Ini macam aku risau sudah. Alamak, tiba-tiba pula MFL tukar fikiran ni. Adakah ianya akan memberi impact untuk persiapan kita? So, aku ingin kongsikan kepada kamu apa yang telah diberikan pada awalnya, di mana MFL membenarkan 9 pemain pada hari perlawanan, 7 berada di atas padang, manakala lagi 2 berada di dalam simpanan. So, dia punya komposisi adalah 4 terbuka plus 1 Asia plus 2 Asian. Tapi hasil daripada perbincangan terkini yang telah mereka lakukan, mereka telah membuat keputusan untuk dikurangkan daripada 7 ke 6 pemain. So komposisi dia ialah 4 terbuka, 1 Asia, 1 ASEAN. So apa yang berbezanya di sini adalah dulu ASEAN 2, sekarang ASEAN 1 saja yang pemain boleh ada. So, aku telah melihat kembali apa yang dimiliki oleh Sabah FC. Again, 6 pemain tu plus 3 pemain simpanan. Lebih kurang macam tu. So, maksudnya masih boleh 9 tu masih boleh, penggunaan 9 pemain import di dalam satu skuad tu masih boleh daftar. Tapi masalahnya tidak semua boleh terus digunakan. Lebih kurang macam tu. Especially sekiranya satu klub tu ada 2 pemain ASEAN. So apabila MFL memperkenalkan status pengguna pemain pembaru ni, so klub tersebut hanya boleh menggunakan 1 pemain ASEAN. So kira macam kalau sudah desain kontrak, kira rugilah untuk klub tersebut. Tapi apa yang aku ingin bincangkan di sini adalah untuk status Sabah FC. Adakah ianya memberi impact kepada kita dengan apa yang kita miliki sekarang ni? Adakah kita akan terus macam terbelenggu dengan keputusan daripada MFL ni sehingga kita tidak mampu untuk menurunkan pemain import yang kita miliki? So, sekali lagi aku ulangi, setakat ni kita ada 5 pemain import sahaja. Apa yang dijanjikan oleh Sabah FC adalah 6. So pemain tersebut adalah Aidin, Pelikanos, Gaby, Inham dan juga Sifu. So daripada pemerhatian aku sini, Aidin dari Bosnia, Sifu dari Spanyol, Gaby dari Brazil, Inham dari New Zealand. So ini telah tergolong dalam 4 terbuka. Okay, so tergolong dalam 4 terbuka, menunjukkan kota terbuka kita memang sudah lengkap lah. Macam tidak boleh, pasal Sabah mau ambil 6 saja, bukan mau ambil kapasiti pemain import. So maksudnya kota untuk tu aku rasa cukup sudah, unless dia mau tambah lagi 1 pemain terbuka lah. Tapi kalau dia mau tambah 1 lagi pemain terbuka pun, ianya tidak boleh diturunkan, hanya boleh diletakkan selaku pemain simpanan saja. So macam rugilah untuk Sabah FC. So okay, Pelikanos adalah Australian. So dia di dalam, sekali lagi aku perhatikan kerana aku ingin memastikan benda ni betul-betul. Dia ni berada dalam kalau aku tengok di sini ASEAN Football Federation, ada Australia. So maksudnya dia di dalam kuarter ASEAN.
kota ASEAN. So maksudnya kita boleh mengisi satu lagi kota untuk ASEAN, Asia. Aduh, ASEAN ada Pelicanos. So lidah aku macam terbelit sekarang. ASIN itu lagi kota yang belum diisi oleh Sabah FC setakat ni lah. So maksudnya so far kalau aku tengok sekali lagi daripada apa pemain import yang kita miliki ni, alhamdulillah kita masih lagi berada dalam kota tersebut dan mampu untuk menurunkan semua pemain kita. Maksudnya pemain ni ada 5 lah, 5 pemain import kita tu untuk as a starting 11 kita bagi perlawanan yang akan datang. So maksudnya kita di sini masih terselamat lah daripada kota yang dimiliki, yang telah diberikan oleh MFL. So maksudnya di sini aku sering bercerita kepada kamu posisi yang perlu diperkuatkan oleh daripada formation 3-4-3 dan juga formation 4-4-2. That's why aku buat video tu pasal bila aku buat video macam ni aku tak perlu ulang lagi benda tu secara detail. So that's why kenapa aku katakan kota 2 lagi slot yang belum diisi oleh Sabah FC perlu mengambil pemain yang berada di posisi defensive defend dan juga right back. So untuk mendapatkan satu lagi pemain import, so kita memiliki satu lagi kota, iaitu kota ASEAN lah, ASIAN, yang aku rasa wajib untuk Sabah FC ambil satu lagi pemain tu lah untuk memperkuatkan lagi bahagian pertahanan kita. Tapi apapun, bukan saja aku menumpukan kepada pemain import, aku juga menumpukan kepada pemain tempatan sekiranya ada yang layak untuk berada di posisi tersebut. So okay guys, anyway, pasal jadual MFL tu aku akan letak link di bawah, so kamu boleh cek sendiri jadual untuk saingan bola sepak tempatan kita bagi season 2025-2026 ni. Dan lepas tu kamu boleh letakkan komen lah mengenai jadual yang diberikan kepada Sabah FC. Dan seterusnya bercerita mengenai pemain import ni. So aku rasa banyak kali sudah aku tanya, tapi terpulang pada anda kalau anda ingin terus memberikan pendapat anda mengenai status pemain import ataupun slot yang perlu, 2 slot lagi yang perlu diisi oleh Sabah FC bagi persediaan saingan Liga Super yang akan datang. Dan untuk video 442 tu aku minta maaf. Yes, aku tertinggal satu pemain. Terima kasih kepada orang yang mention, yang beritahu aku kekurangan satu pemain. Di mana aku beritahu sini di atas tu aku letak Darren Lock sama Aidin lah. Lebih kurang macam tu. Itu saja. Simple as that. So bertemu lagi video seterusnya guys. Assalamualaikum.